Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 7 Ramadan 45 18/3/24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang keempat. Surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca insya-Allah ayat 98 dan 99. Kita ambil 2 ayat je sebab masa kita terhad. Dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela, muwabbihan, mencela, mengeji puak-puak Yahudi dengan Nasara, ataupun disebut dengan nama Ahlul Kitab, yang kerja dianya nak menyesatkan, memesongkan kepahaman orang-orang Islam, nak murtadkan. Bahasa ringkas kata, kerja dia nak murtadkan orang Islam. Ini kerja jahat dipanggil. Dia 2 kerja, satu nak menyekat, satu lagi nak murtadkan. Kalau dia sekat, orang tak masuk Islam daripada awal, satu kejahatan. Tapi lebih keji, lebih jahat lagi, dia murtadkan orang. Itu berat. Sebab dia dah masuk Islam, kona balik. Itu lagi dahsyat. Lepas tu dia mengakulah, saya ni mantan Islam. Oh, mantan. Saya ni bekas. Jadi kita mahu bekas-bekas ni tak usah duduk pakai sangatlah. Orang yang bekas-bekas ni, dia panggil orang yang tidak, hak tak lekat pendirian. Itu usah duduk layan. Jadi ini di antara celaan kepada ahli kitab kerana perangai jahat dia. Kemudian di akhir ayat Allah kata, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Taala tak lalai. Maknanya Tuhan tahu semua apa yang kamu lakukan. Yang baik syurga baginya, yang buruk neraka baginya. Pilihlah jalan mana yang kamu nak. Nak hak mana? Nak syurga, ada lorong dia. Nak neraka, ada jalan dia. Pilih. Jadi menjadi kewajipan kepada kita orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, memilih jalan yang selamat di dunia, aman dan bahagia di akhirat. Kalau tidak, panjang masa di akhirat, nak banding dengan dunia 60-70 tahun sudah mati. Tapi di akhirat entah tak ada kematian, mati akan dimatikan. Maknanya tak ada mati lagi. Sama ada dia hidup terus dalam nikmat. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan kami dan keluarga kami, orang yang kami sayangi, di kalangan orang yang hidup terus dalam syurga-Mu, menikmati segala nikmat yang disediakan, melayakkan kami untuk memandang pada wajah Allah di akhirat esok. Ataupun berterusanlah dia dalam azab yang tidak berkesudahan, ataupun azab sementara waktu bagi orang yang ada iman, setelah dibakar hangus, kemudian dibersihkan dan dimasuk dalam syurga, dikenali oleh penduduk syurga dengan nama Jahannamiyin, banduan neraka. Na'udzubillah. Baik para pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi,
Muka surat 117. Muka awal 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Allahu Akbar. Ini apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita cukup besar dan cukup menarik. Qul ya ahlal kitab, banyak dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ini banyak ayat-ayat yang menyebut tentang ahlul kitab. Lebih-lebih lagi Nasara, karena dalam beberapa ayat yang telah kita baca di awal dulu, sebahagian ahli tafsir fokus kepada perdebatan, pertembungan di antara Nabi SAW dengan Nasara, khususnya Nasara Najran yang datang nak berdebat dengan Nabi SAW. Jadi cuma di sini dua-dua sekali dipanggil. Ahlul kitab Yahudi dengan Nasara. Kata orang Kelantan kata kita tai belaka dua-dua. Yahudi ke Nasara, asal ke dia tu ahlul kitab. Dia ada kitab, lepas tu dia menyeleweng. Kita kata ini perbuatan jenayah yang besar. Orang tahu menipu, berat. Orang baik jadi pengacau, susah. Jadi kalau tahu dah dia jahat daripada asal lagi, kita tahu dah ni bahasa jahat. Orang panggil senang nak buat perhitungan. Nah, ni baik, mengaku ahlul kitab, mengaku ikut Nabi Ibrahim, mengaku tu mengaku ni, tapi ajaran Ibrahim tak ikut. Ini susah. Baik. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu engkarkan keterangan-keterangan ayat-ayat Allah? Ada dalam kitab Taurat, sudah ada dalam kitab Injil, kamu pun tabligh, kenapa? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah sentiasa menyaksikan apa yang kamu lakukan. Hak mu buat apa? Tuhan tahu belaka. Jangan duduk pandai-pandai, jangan duduk reka cerita, jangan duduk memutablik. Munasabatul ayah lima qablaha, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, apa dia? Lamma amara Allah Ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi supaya mencela ahli kitab ala kufrihim, di atas kekufuran mereka tu. Bawa kafir ni, ahli kitab ni dia kufur, dia mengaku ikut Nabi Ibrahim, ikut Nabi Ibrahim, tapi ajaran Ibrahim tak pakai. Ini masalah. Jadi ayat ni, walaupun ayat ini turun kepada ahli kitab, tapi kita sebagai pengikut Al-Quran juga kena sentap dengan ayat ni. Mengaku pengikut Quran, mengaku pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintakan kepada Nabi, tapi tak mau ikut sunnah dari sudut amalan. Ini pelik. Mengaku ahli sunnah, tak mau ikut sunnah. Itu bahayalah kita.
Jadi jangan. Ni ada setengah orang ni dia panggil, ni bahasa netizen ni bukan bahasa saya. Mengaku ahlus sunnah tapi perangai tak ikut sunnah, dia bukan ahlus sunnah tu, ahlul punah. Dia panggil begitu. Tapi tidak elok kita guna perkataan-perkataan yang tidak baik kalau ada perbezaan, cakap baik-baik. Jadi netizen ni perlu dididik. Para asatizah, guru-guru ajar anak murid guna bahasa yang baik-baik. Jangan duduk main bahasa al-punah gitu, macam-macam kata korang. Senang-senang ya dia buat apa ni, tuduhan pada orang tu mudah ya lempar tuduhan. Sedangkan tuduhan tu sangat berat untuk kalau kita betul-betul memahami apa yang kita tuduh itu. Baiklah. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ashabit Taurat wal Injil muwabbikhan lahum. Mu kata kepada ahli Taurat dengan ahli Injil untuk mencela mereka. Kita kata apa? Ya ma'syaral Yahud wan Nasara. Tuk Yahudi, tuk Nasara, malladhi yahmilukum ala jahdi hujajillah. Apa sebab? Apa sikap? Apa perangai kamu ni menentang, ingkar, lawan hujah-hujah yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah dibawa oleh Allah dalam kitab mereka. Kita dalam sini lepas ingat tak? Kita kata hujah yang paling baik, kita guna hujah dia ke atas dia. Hujah dia ke atas dia. Mana kita pegang kitab dia, kita letak atas kepala. Ni dalam kitabmu ada, kenapa kamu tak ikut? Itu dalam fawaid beberapa ayat yang lepas. Ini uslub, orang panggil uslub lipat tengkok. Lipat tengkok maknanya kita ambil hujah dia, tak atas dia. Sama juga kita hari ni. Kita duk dakwa, ajaran kita ni tepatlah benar. Tapi bila kita ambil kitab yang dia pegang, berbeza dengan apa yang dia buat. Ni kita kata dalam kitab lain, masyarakat buat lain, bila kita tegur, kita pula jadi lain. Depan kita ada Quran, depan kita ada sunnah, depan kita ada tafsir. Jadi kita semak balik ajaran-ajaran kita ni bertepatan ke tidak. Kalau tepat, kita kata alhamdulillah. Ini masalah kita. Maka dalam ayat ini Nabi diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya mencela ahlul kitab. Kenapa? Sebab mereka lawan, mereka ingkar, mereka kufur maklumat yang ada dalam kitab mereka sendiri. Kitab, maklumat ada dalam kitab dia, tapi dia tak pakai, dia kona sana sini. Maka Allah kata apa? Wallahu syahidun ala ma ta'malun, wallahu ta'ala syahidun ala kufrikum. Allah Ta'ala saksi untuk kafir. Na'udzubillah. Kerana tidak ada yang tersembunyi bagi ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala nya luas. Ilmu Allah meliputi segala perkara, yang besar dan yang kecil, yang nyata dan yang tersembunyi, yang berlaku bila, semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Jangan duk percaya dengan sebahagian daripada ajaran yang sesat. Dia kata Tuhan tahu hak besar-besar ya, hak kecil-kecil, detail-detail Tuhan tak tahu. Dia buat ilmu Allah Ta'ala macam ilmu dia. Kita ni tak usah kata gapo, hak depan kita nampak, hak belakang tak nampak dah. Ada apa belakang saya? Ada ke apa? Kita paling kat ni nampak belakang? Tak nampak. Ni orang duduk belakang dia tak nampak dah. Maknanya kita jangan buat ilmu kita ni kita buat kepada Allah Ta'ala. Tuhan tak tahu juga. Allah Ta'ala tahu segala perkara. Bila dia tahu, maka kita kena ambil sikap takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sikap jangan buat perkara yang dilarang oleh Allah. Itu baru betul. Maka bila Tuhan tahu segala perkara, sayujazikum, Allah Ta'ala akan balas ke atas kamu apa yang kamu lakukan. Mu buat baik, alhamdulillah. Mu buat tak baik, celakalah. Na'udzubillah. Baik, kita pindah kepada ayat 99. Ayat 99 ni
Allahu Akbar. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Katakanlah wahai ahli kitab, masih lagi ada peperangan kita, pertemuan kita dan masih lagi dengan ahlul kitab. Lima tasudduna an sabilillah, mengapa kamu menghalangi orang-orang beriman daripada menurut jalan Allah? Jadi dua kali ya ahlul kitab, qul ya ahlul kitab, dua kali Tuhan sebut dalam ayat ni. Yang pertama, lima takfurun, dia sendiri hati dia kufur, engkar. Yang kedua, qul ya ahlal kitab lima tasuddun, kenapa kamu sekat orang, kenapa kamu sesakkan orang, kenapa kamu kelentong orang. Jadi hak ni perbuatan dia. Maknanya dua kali mari ya ahlal kitab ni, dua kali mari apa dia, dua kali mari ayat, dua cerita yang berbeza. Yang pertama, dia sendiri kafir. Yang kedua, kekufuran dia tu nak dilebarkan, nak diperluaskan kepada, nak suruh kafir juga orang lain. Yang sudah beriman nak murtad, yang belum beriman disekat. Ini dua perangai yang sangat buruk. Jadi kata di ulama, munasabatul ayah lima qablaha, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya macam mana? Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi kita cela ahlul kitab. Kenapa? Sebab mereka kacau orang lain. Maknanya ayat 98 dia sendiri kafir. Mana kalau setakat dia kafir, tak luas sangatlah dia punya kekufuran, duk main belega puak dia ya. Ni dah lah dia kafir, dia kacau pula. Nak pergi kafir ke orang lain pula, nak pergi sesak ke orang lain pula. Jadi kerja dua mu ni. Maka Allah Ta'ala cela puak kafir di sini supaya mereka sedar, celek mata, perbuatan dia tu diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan Tuhan tak tahu apa yang kamu buat. Baik, tengok terjemahan. Katakanlah wahai ahlul kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman daripada menurut jalan Allah, yakni agama Allah. Qul ya ahlul kitab, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ahlul kitab, kepada ahlul kitab yang ada depanmu, muwabbihan, mencela mereka. Cela apa? Lima tudilluna ibadallah, lima tasuddun bermakna tudillun, kenapa kamu menyesatkan hamba Allah daripada jalan Allah, daripada mengikut ajaran yang aku bawa ni. Kenapa kamu sesatkan mereka? Kenapa kamu buat benda-benda yang pelik-pelik? Jadi Allah Ta'ala nyatakan di sini supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlawan dengan puak kafir, lawan dengan puak kafir. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan mudah kalah. Kan jangan mudah kalah, ataupun dalam bahasa budak-budak gini, jangan mudah koyak. Sebab apa mudah koyak? Duduk berlawan dengan puak kafir ni kena lawan sungguh. Jangan lawan kokoh, jangan lawan sikit-sikit, jangan takut dia. Jadi kerja dianya tasuddun bermakna tudillun, nak menyesatkan orang-orang yang beriman. Turidun inhiraf, nak pesungkan mereka daripada jalan istiqamah. Liyazigha bil mu'mini minal huda ila dalal, mereka nak sekat orang mukmin daripada baik jadi sesat. Allahu Akbar. Wa antum syuhada. Tengok, ini bahaya. Hak bahaya sekalinya. Wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikan, kamu hendak menjadikan jalan Allah Ta'ala bengkok, terpesong. Wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikan
kebenaran. Dia tahu dah. Dia tahu sungguh, bukan tak tahu, bukan kata tahu. Kata orang tahu sikit-sikit, dia tahu buat tak tahu. Sebagaimana ana dah berulang banyak kali dah cerita, puak-puak Yahudi ni bila Nabi sampai di Madinah, sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, dia mari siasat. Dia mari mengintai, tengok. Hai. Muhammad siapa dah? Kemudian dia mesyuarat sama dia. Ketua besar dia nama Huyai, tulis nama dia Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni bapa besar Yahudi di Madinah. Ada lagi, jadi bila dia tengok Nabi mari, dia dengar Nabi sampai Madinah, dia pergi siasat. Pergi cari Nabi dekat dengan rumah Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana rumah Abu Ayyub? Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi ke Madinah lah ni, depan masjid Nabi tu, kita pergi macam ada tempat keluar asap tu. Sebelah kanan, sebelah kiri sikit tu. Sekitar tu lah rumah Abu Ayyub. Maknanya Nabi duduk depan tu. Dia mari hintai tengok. Lepas tu balik. Kata di seorang lagi Yahudi, Huyai, huwa. Dia bahasa Arab mudah. Siapa tak ngajar Arab ni rugi. Huwa. Bang, Muhammad dia ke tu? Hak dalam Taurat kita dia ke? Kata di Huyai, huwa. Maknanya betul dah dia tu. Orang Kelantan kata iyalah dah dia. Bahasa betul. Iyalah dah dia tu. Iyalah. Mana benar dah. Sepatutnya dia beriman lah. Sudah dia tahu sifat Nabi dalam Taurat jelas. Kalau Nasara pula sifat Nabi dalam Injil jelas. Huwa dia dah tu, dia dah. Jadi kata di adik dia Abu Yasir, ma mauqifuna, apakah sikap kita dengan Muhammad? Kita kata sallallahu alaihi wasallam, apakah sikap kita dengan Muhammad? Dengar ni tuan-tuan, orang yang celaka, orang yang tak ada nasib, kata orang nasib malang, diri tidak beruntung, jumpa dengan Nabi bukan nak beriman. Bila dia tanya huwa, qala huwa ma mauqifuna, qala adawatuhu wallahi in baqitu, aku akan lawan dia selagi aku hidup. Subhanallah. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu, lawan. Ini dahsyat. Tengok dalam ayat itu yang kata wa antum syuhada, ahlu kitab, mu tahu aku dibenar, kamu tahu apa yang aku bawa ni betul, kamu tahu dalam kitab Taurat kamu sudah jelas, tapi kenapa kamu masih lagi nak menyekat? Kenapa masih lagi kamu nak menyesat? Kenapa masih lagi kamu nak dahsyat tuan-tuan. Orang yang tahu buat tak tahu ni dahsyat. Jadi kita ambil pelajaran daripada ayat ini kepada semua asatizah. Kata orang pemegang taruh. Pemegang taruh ni bahasa orang sekarang lah. Bahasa ahli-ahli netizen ni. Ahli, dia panggil apa ni? Ahli motivasi ni. Pemegang taruh maknanya orang ada kuasa. Bila kita jumpa dalam kitab, memang jelas pun sebut benda-benda macam ni. Tapi dalam kitab bercanggah dengan amalan masyarakat, bertegaslah kita. Nyatakan pendirian, nyatakan sikap yang benarnya macam ni. Tapi kenapa terkunci mulut? Kenapa terkongkong kita ni? Sebab nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, jaga orang tu, jaga orang ni, yang menyebabkan kebenaran disimpan dalam hati. Yang teruk lagi, kebenaran dipinjak-pinjak dengan kaki, semata-mata nak berdiri di atas hasil mahsul,
yang telah diberikan kepada kita, wal iyaz billah. Allahu akbar. Ayat ini jangan tuan-tuan kata, apa ni ustaz, ayat ini ayat Yahudi, kenapa duk lipat balik atas kepala kita? Kita kata ayat Quran dia tak turun ke Yahudi saja, dia turun kepada semua orang. Cuma cerita hari ni cerita Yahudi, cerita Ahlul Kitab. Bermakna Ahlul Kitab, kita ni Ahlul Kitab, kita Ahlul Quran. Yahudi Ahlul Taurah, Nasara Ahlul Injil. Tapi kalau Ahlul Quran tahu Quran betul, tafsir ulama-ulama yang jelas muktabar dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab fiqh, tapi kita masih lagi simpan di bawah kapet, kata orang. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla apabila dipersoalkan nanti? Sebab itulah saya ni jarang ambil tegur-tegur orang direct. Tapi bila anak-anak kita, adik-adik kita, Ahlul Quran, orang-orang yang mengaji Quran, tapi buat perangai yang bercanggah dengan Quran, ini masalah. Canggah dengan Quran. Tak sedap tu dia kata. Orang Kelantan kata bahasa nyewah. Nyewah ni orang panggil lalu, tak direct, pusing jauh. Contohlah, kita ni pejuang nak mertabakkan Quran, nak suruh orang baca Quran, nak suruh orang faham Quran, tapi kita sendiri mendedahkan tembelang kita dalam media sosial, bukan panggil Ahlul Quran macam tu. Tengok dia mengaji Quran, dia jadi imam ke, dia ceramah bab Quran, kita dengar apa rasa jelira, kata orang, maknanya menusuk kalbu. Sudah-sudah dia baca Quran, tengok buka di Facebook dia, duk main menyuap bini, dakak bini, petak di Facebook. Kita kata Ahlul Quran, apa lagu ni? Hak tua-tua pula bahasa duk tayar gambar bini pula, lengan pun nampak, mana aurat tak tutup. Tapi kita duk dakwa, ajak orang kepada Al-Quran. Kita kata hati-hati, sebagaimana kata di para ulama, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuhu. Berapa ramai orang baca Quran dulu anak dia. Pasal perbuatan dia menyalahi apa yang dia buat. Perbuatan dia tidak seperti yang ada dalam ilmu yang kita perjuangkan. Allahu Akbar. Ayat ini, kata-kata ini muhasabah kepada penceramah, kepada kita semua, orang yang bercakap, orang yang dengar. Marilah kita jadi Ahlul Quran. Selain daripada mengaji Al-Quran, macam-macam lah, Al-Quran interaktif lah, Al-Quran taranum, Al-Quran tu yang satu lagi yang besar, baca Quran dengan amalan, itu yang besar. Sebab itulah matlamat Al-Quran itu, sebagaimana kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Basri kata apa? Dia kata Allah Ta'ala turun Quran liya'malu bihi. Allah Ta'ala turun Al-Quran untuk diamalkan, tapi mereka hanya baca Quran, sudah berhenti setakat itu sebagai amalan. Hari ini ramai Al-Quran tadabbur sana, tadabbur sini, tapi duduk orang panggil taranum sana, taranum sini. Pembaca Quran pun tak mudah juga. Hidup konten sana, konten sini, jangok sana, keni lutut sana, keni lutut sini, semata-mata kerana nak memenuhi Facebook ataupun media sosial yang ada. Hati-hatilah, nanti terikut-ikut kita orang-orang Ahlul Quran yang tidak beramal dengan Quran, wal iyazubillah. Baiklah, ayat ini sebenarnya sentak pada diri kita sendiri, bukan duk mikir ke Ahlul Kitab. Kalau kita mikir ayat Ahlul Kitab, tenai senai duk lagi tanya, tak kena kita. Kita mana bukan Yahudi, kita bukan Nasara, tapi kita juga terperangkap dengan budaya Yahudi, dengan budaya Nasara, wal iyazbillah. Baiklah, kita tamatkan ayat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai dengan apa yang kamu lakukan. Gapo hak kita buat,
cari penyakit lah kita. Ingat, apa yang kita buat boleh faedah lah dalam hidup kita ni. Ai walaysa Allah azza wa bighafil. Allah Taala tidak lalai. Allah Taala tidak lupa. Wahai Yahudi, wahai Nasara, wahai Ahlul Quran, kalau kamu menyimpang daripada Quran ataupun kamu menyekat orang daripada beramal dengan kitab Allah azza wa jalla, maka Allah Taala akan kira semua apa yang kita buat dan Allah Taala akan balas semua yang kita lakukan. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon padamu ya Allah dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau anugerahkan kepada kami ini kecintaan kepada Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur dan makna-makna Al-Quran, dan rezekikan kami, bantu kami, tolong kami untuk beramal dengan isi kandungan Quran. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ini yang besar daripada Quran ini duduk mana? Duduk di amal, bukan sekadar duduk di slogan Ahlul Quran, Ahlul Quran. Bercakap dalam bab Quran begitu besar, begitu hebat, tetapi tidak menunjukkan kepada apa? Kepada kita tu beramal dengan Quran yang kita buat. Kita kata nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita, ampunkan kesalahan kita ya rabbal alamin. Mari kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Allah mula di sini dengan qul. 2 kali qul. Qul ya ahlal kitab. Kata di ulama bahasa, bila Allah Ta'ala mula dengan qul, katakan, itu arahan. Ihtimaman bil maqul, nak menunjukkan bahawa ayat yang kita akan baca ni besar dia punya kedudukan. Sebab apa? Sebab dia mengandungi arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Mu jangan pakai dengar bodoh gitu tak tahulah. Celak mata molek-molek. Celak mata baik-baik. Jadi ayat ini, qul ya ahlal kitab, orang ada kitab. Siapa dia ada kitab? Yahudi, Nasara, termasuk Ahlul Quran. Mujabahatu ahli kitab bihaqiqati mawqifihim. Ayat ini nak berhujah ke atas kepala Ahlul Kitab dengan sikap mereka baca kitab lawan isi kandungan. Baca kitab tidak ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya pada zahirnya mu ni orang baik lah sebab ada kitab. Pada zahirnya kita ni orang baik lah sebab ada Quran. Tapi hakikat Yahudi dengan Nasara kufar, dia kafir. Sebab apa? Sebab dia kufur dengan sebahagian ayat, dia beriman dengan sebahagian. Mengikut dalam matematik, tulis pelajar, mengikut matematik akidah, dalam matematik akidah, siapa dia kufur dengan sebahagian kitab, bermakna dia kufur semua sekali. Contohnya dalam Quran, Tuhan kata kena solat, tak apalah dia terima solat. Bila Tuhan kata kena puasa, no, maka orang itu kafir terus. Sebab dia tak boleh dalam bab akidah, tak boleh juzuk-juzuk, dalam bab kepercayaan, dalam bab menerima kitab Allah Ta'ala, tak boleh juzuk-juzuk, kena terima semua. Terima salat, terima zakat, terima puasa, terima haji. Jangan main. Dalam bab akidah sama juga, beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, mesti kena beriman. Kalau kata aku tak percayalah ada malaikat, mana ada, tak pernah tengok pun, orang ni kafir belaka. Tulis tu dalam bab agama, matematik agama, 6 tolak 1 apa? 6 tolak 1 berapa? Kosong. Matematik hisab, 6 tolak 1 5. Matematik agama, 6 tolak 1 kosong. Maknanya dia beriman 5 rukun iman, 1 dia tak percaya, kafir lalu. Rukun Islam sama juga, aku percaya semalam maya, tapi puasa tak percayalah sebab menyusahkan, kufur.
Jadi ahlul kitab ni, kenapa kafir ahlul kitab? Sebab yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Dia beriman setengah, dia kafir setengah. Maka kafir belaka jadi. Jadi kafir semua sekali. Ini yang cukup berbahaya. Maka kita orang beriman hati-hati, jangan duk main juzuk-juzuk. Maya kita ambil, puasa kita ambil, zakat begitu semangat. Sebab boleh duit. Bak riba, sela-sela. Dalam proses, kalau dia tulis kat WhatsApp, bak riba ni OTW dia tulis. OTW ni sela-sela lah kita nak haramkan dia. Kata sela-sela apanya, berpuluh tahun dah kita berpuluh tahun dah kita ada kuasa, tapi nak tukar tak boleh. Ini masalah. Tak usah kata gapo ni, KWSP ni, pekerja-pekerja Islam tidak ditukar automatik kepada akaun Islami, tak tukar. Patutnya boleh tukar terus ya, tak payah. Ada sebahagian lagi yang wajib kena ambil. Dia panggil masalah sosial ni, tapi tak patuh syariah. Macam mana kita nak ambil? Macam nak memperwajibkan benda tu berat, ada riba. Ini masalah. Baiklah, kita selo-selo lah. Kita pergi pada yang kedua, tulis al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Lima tasudduna an sabilillahi man aman. Lima tasuddun, kenapa kamu sekat? Kenapa kamu halang? Dengar ayat ni. Lima tasuddun, kenapa kamu sekat? Kenapa kamu halang orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi kerja puak kafirnya, dia sendiri itu kafir, nak sekat orang lain. Ini masalah. Innama zakara man amana. Kenapa Allah Ta'ala sebut sini menyekat orang yang beriman? Ma'a annahum yasudduna man lam yu'min aidan. Mereka bukan sekat orang beriman je, hak tak beriman pun dia sekat. Jangan lagi dekat Muhammad, jangan lagi belajar dengan dia, jangan. Kenapa? Jawab dianya, li'anna sadda man aman, menyekat, memutar, memurtadkan orang yang sudah beriman lebih teruk daripada menyekat orang yang langsung tak beriman. Dengan molek, maknanya dia sekat orang ni tak masuk Islam, jenayah dia jenayah besar, tapi hak masuk Islam dia korek sampai murtad lebih dahsyat. Sebab itulah Tuhan sebut lima tasudduna an sabilillah man aman. Kenapa kamu sesakkan orang yang sudah beriman? Kenapa kamu sesak? Maknanya pasal itulah hukuman murtad ni besar dalam Islam. Tulis hukuman murtad, membaddala dinahu faqtulu. Siapa dia murtad, siapa dia tinggalkan agama Islam setelah dia masuk Islam, maka kamu bunuhlah dia. Jadi orang yang maknanya dua-dua tu berat belaka, sekat tu, tapi memutar, mengkafirkan orang yang sudah beriman tu lagi dahsyat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di sini, dia sebut apa? Man aman. Bukan makna kalau tak beriman tak apa. No, jangan salah faham. Tengok di akhir ayat, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadi saksi. Ini yang ketiga. Tulis. Ini faedah yang ketiga. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah Ta'ala saksi apa yang kamu lakukan. Jadi dalam ayat ini, anna Allah Ta'ala la yuhasibul abd ala ma haddasa bi nafsah. Beza di antara orang yang khayal, baru duk mikir nak buat benda tak baik, dengan orangnya tak malu sudah buat. Lain. Tulis ini di antara rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia, Tuhan tak ambil kira apa yang bergelora dalam hati kita. Hati kita nak mikir macam-macam, nak buat benda tu, nak buat benda. Ada benda yang dia fikir nak buat tu tak baik, benda tak elok, benda tak comel, tapi masih lagi dalam skop di bawah pemerhatian, tahta muraqabah. Kalau dia buat, baru berdosa. Kalau tak buat, belum lagi ditulis dosa.
kecuali di Mekah. Kata di ulama, wa man yurid fi bi ilhadin, siapa dia niat yang nak buat tak baik di Mekah, Allah Taala ambil kira dah. Niat tak buat lagi. Tapi untuk lain, maka tidak diambil kira sehingga dia buat ataupun sehingga dia memang menunaikan apa yang dia berangan-angan, apa yang dia bercerita, itu yang dikirakan. Jadi hati-hati tuan-tuan. Maka di sini Allah Ta'ala, wallahu syahidun ala ma ta'malun, Allah Ta'ala saksi apa yang kamu lakukan. Tuhan tahu. Yang kedua, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah Ta'ala tidak lupa dengan apa yang kamu buat. Tengok, syahid ala ma ta'malun, ghafil, wa mallahu bighafil amma ta'malun. Kita tengok kenapa beza dua ni. Cuma di sini kita naknya, kata di ulama tadabbur, berbeza di antara dua perkara ini. Berbeza apabila kita kata orang dalam hati saja, Tuhan tak kira lagi sehingga ta'malun, sehingga kamu beramal. Bila kamu buat baru kira, baru buat baru kira. Kalau tak buat tak kira. Kita kata alhamdulillah. Kalau tidak, banyaklah dosa kita. Banyak ke tidak? Banyak. Baiklah, kita berpindah kepada faedah yang keempat. Faedah yang keempat, ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Ayat ini juga al-hasu 'alal istiqamah. Ayat ini menggalakkan kita supaya bersikap istiqamah, tetap pendirian di atas jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap pendirian di atas jalan yang Allah Taala. Dengan mana? Dengan cara kita istiqamah di atas Quran, istiqamah di atas sunnah, jangan lari. Kalau tidak, bahaya kita. Ikut syariat Allah Ta'ala, jangan melampau, ghulu, dan jangan cuai. Dua-dua itu tak boleh berlaku. Maka ayat ini sekaligus memberi amaran supaya kita istiqamah, jangan mudah terpengaruh dengan diayah-diayah yang dibuat oleh puak-puak ahlu kitab kepada kita. Sekarang ni banyak diayah. Ni sehari dua ni, dengar ni tuan-tuan, sibuk sebuah kedai anak market, nama dia tu untuk kendaraan, duk jual stocking, dia tulis kalimah Allah di stocking, alif lam lam ha ku arab a l l, stocking hok pakai ni, hok kita duk pijak masa tanda hok ni berapa ni jual. Jadi sekarang ni sudah ada gerakan kesedaran sebahagian umat Islam supaya kedai-kedai orang-orang yang bukan Islam yang jahat macam ni diboikot. Bagi anaknya, kalau itu memberi kesan yang besar, sebagaimana sebahagian daripada kedai kopi bila diboikot oleh orang Islam yang ada kaitan dengan pembunuh umat Islam di Gaza, maka nampaknya toke sendiri bangun celek mata, jangan boikot. Sekarang ni pun, kalau itu je yang kita boleh bantu menyedarkan puak-puak kafir ni, buatlah apa yang terbaik. Tapi jangan hulu, jangan melampau. Kita buat setakat mana yang diperlukan, yang diizinkan oleh undang-undang. Kalau tidak, kita pula orang lain sibuk pergi tarawih, kita pula sibuk hidup naik mahkamah, naya. Baiklah, para jemaah sekalian, ini yang kita nak. Yang terakhir, tulis yang terakhir, dua ayat ini berbeza akhir ayat. Berbeza di akhir ayat. Yang pertama, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Yang kedua, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dua-dua tu amma ta'malun, ala ma ta'malun, amma ta'malun. Apa beza? Dengar ni. Khatamallahu ta'ala al-ayat al-ula. Allah Ta'ala akhiri ayat yang pertama, ayat 98, wallahu syahid, Allah Ta'ala saksi. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak lupa. Tulis. Sebab yang pertama, mereka memang zahirkan kekufuran dia. Dia lawan Nabi
Sebagaimana kata Huyai, adawatuhu wallahi in baqitu, aku akan lawan selagi aku hidup. Aku akan lawan selagi aku hidup. Maknanya oleh kerana dia telah menzahirkan kekufuran dia, maka Allah kata wallahu syahid, Allah Ta'ala saksi di atas perbuatan kamu. Satu. Yang kedua, oleh kerana perbuatan ayat yang kedua ni, dia sendiri dia tahu perbuatan dia jahat, tapi nak sekat juga orang Islam, nak murtadkan orang Islam juga. Maka Allah kata apa? Wallahu wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lupa dengan apa yang kamu buat, nak khianat kepada orang Islam, nak menyekat orang Islam, nak apa ni? Nak pesong ke orang Islam dengan cara apa yang ada dalam dhamir mereka, dalam hati dia, dalam protokol dia ni ada belaka nak kena kepada orang Islam itu ni. Maka ayat yang kedua Tuhan kata wa mallahu bighafilin. Yang pertama oleh kerana zahir, wallahu syahid. Dijelaslah kepada kita, ini dia panggil ilmu tadabbur al-Quran. Dua ayat yang diakhiri dengan perkata ta'malun, tapi ada perkara yang berbeza. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Mana hak zahir Tuhan syahid, yang batin Allah Ta'ala tidak lupa. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung lagi besok dalam siri yang akan datang, ayat 100 dan selepasnya. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.